Mau tunggu sini. Mau. Bye bye. Pandai. Ingat dulu ketibaan kawan-kawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita di Silo Cahaya Masa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tinggi-tinggi puji dan tinggi-tinggi syukur kepada Allah dengan selama-lamanya kita dapatkan untuk Allah. Mudah-mudahan dengan berkat izin dan rahmat serta inayahnya dan hidayahnya, alhamdulillah syukur, alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini di tempat yang mulia, bertemu dengan sahabat-sahabat yang mulia dalam satu majlis ilmu yang sangat-sangat Allah rahmati dan Allah sukai. Mudah-mudahan sepanjang kita berada di sini, kita berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Hari ini adalah hari yang ke-8 Sa'ban 1443 Hijrah bersama dengan hari ini 11 Mac 2022 Masihi. Akak syukur alhamdulillah Allah panjangkan usia lagi kita untuk meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, untuk menjadikan kita seorang hamba yang sentiasa patuh dan taat kepada setiap arahan dan perintahnya insya-Allah. Mudah-mudahan seperti biasa kita mulakan pengajian kita dengan bacaan yang mulia, iaitu bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para isterinya, untuk ahli keluarganya, para sahabatnya, para syuhada, para anbiya dan juga para wali-wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gandakan pahala kita lagi. Kita baca Al-Fatihah yang kedua ini, kita hadiahkan dan juga kita sedekahkan untuk kedua ibu bapa kita sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia, juga untuk semua guru-guru kita sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia, dan juga kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, dan juga untuk roh dan jasad kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
mula dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa bidada kalimati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa bidada kalimati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa bidada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa khabar kakak semua? Alhamdulillah. Khabar ni? Saya syukur alhamdulillah sihat seperti yang tak tengok. Bertambah berat badan. Mudah-mudahan bertambah iman, bertambah amal. Bertambah soleh, bertambah soleha. Yang paling penting ialah bertambah ibadah. Dan juga mudah-mudahan hari ini adalah penghulu hari. Salam surah Kahfi, salam surah Yasin, salam surah Sajdalah dan salam surah Al-Mulk. Semoga surah-surah ini adalah surah-surah pilihan kita pada hari Yaumul hari ini, ataupun Sayyidul Amri, ataupun hari kebesaran dalam Islam, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Akak jangan tengok saya macam pelik sangat, Kak. Sebulan yang lalu kita dah jumpa, kita masih dalam bulan Rejab. Sebab pertemuan kita ini sebulan sekali, insya-Allah. Tahun minggu bulan depan tak ada. InsyaAllah bulan depan kita dah Ramadan. Hari ini adalah 8 Sa'ban. Baik, perlu saya ingatkan diri saya dan juga perlu saya ingatkan sahabat-sahabat dan juga kakak-kakak yang saya sayang kerana Allah. Hari ini adalah 8 Sa'ban. Apakah amalan yang kita dah lakukan sepanjang bulan Sa'ban? Kak, kita kena tahu dulu apa makna Sa'ban tu. Sa'ban tu makna dia apa, Kak? Sa'ban tu makna dia apa? Bila orang yang beriman ataupun dia mesti kena tahu kebesaran Islam ataupun bulan-bulan kebesaran Islam itu sejak satu-satunya. Apa makna Sa'ban? Kalau pada bahasa Sa'ban itu maknanya berserak. Kerana pada waktu tu orang Arab
dia berserak-serak waktu bulan Sa'ban. Kalau bulan Sa'ban ni dia panas, dia dah mula pergi pada bulan panas. Masa tu dia berserak-serak ke mana-mana tempat untuk mencari air ataupun perlindungan. Tapi untuk dalam kata lain, Sa'ban juga bermaksud berserak itu apa maksudnya? Berserak orang buat amal ibadah. Dalam bulan ni ramai orang buat amal ibadah yang berserak-serak. Orang bertambahkan baca Quran, tambahkan puasa sunat, tambahkan solat sunat, tambahkan bersedekah, tambahkan berzikir, tambahkan beristighfar, berserak-serak ibadah dia. Itu maknanya bulan Sa'ban. Berserak-serak itu maksudnya ialah banyaknya orang buat ibadah pada bulan ini. Kerana dia nak mengistiqomahkannya sehinggalah bulan Ramadan. Kalau kita hitung-hitung, hari ini lebih kurang dalam 21 atau 22 hari sahaja lagi kita nak mencapai Ramadan. Akak doa banyak-banyak Kak. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan. Sebab hari-hari kematian ada depan mata kita. Betul? Kematian ada depan mata kita tiap-tiap hari. Dan harap-harapkan kematian itu bukan berlaku pada diri kita sampailah kita bertemu Ramadan. Tak jumpa raya tak apa Kak. Tapi jangan tak jumpa Ramadan. Tetapi insya-Allah kalau persediaan kita bermula daripada Rejab hari tu, kita sambung dengan istiqomah pada bulan Sa'ban, insya-Allah kita akan jumpa dalam bulan Ramadan. Apa amalan yang baik yang kita dah buat, teruskan Kak. Teruskan tambah, bukan kurang, makin tambah. Insya-Allah mudah-mudahan kita dah jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah pada malam yang namanya Lailatul Qadar. Itu target kita. Itu KPI kita. KPI kita adalah untuk mendapat satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Dan malam itu adanya bulan Ramadan. Okey, tapi sebelum tu kita cuba dapatkan dulu malam nisfu Sa'ban. Apa kehebatan bulan Sa'ban? Bulan Sa'ban ialah nisfu Sa'ban. Okey. Dalam nisfu Sa'ban, kalau saya nak jelaskan satu-satu, sebenarnya cerita pasal bulan Sa'ban ni juga dia panjang. Huruf sin eja Sa'ban macam mana? Eja Jawi dia sin, ain, ba, alif, nun. Ada 5 huruf, betul? Okey. Apa dia yang sin? Ini untuk tazkirah pagi untuk beri peringatan saya dan akak-akak semua. Okay, jadi sebelum ni kita tahu lalui bulan Syaban ini dengan apa maksud dia. Sin tu apa? Sin tu maksudnya ialah syafaat. Syafaat tu maksudnya syafaat lah. Sin yang pertama. Sin. Huruf sin eja Sa'ban, sin tu adalah syafaat. Syafaat tu maksudnya syafaat lah. Kemuliaan. Syafaat tu maksudnya kemuliaan. Itu sin yang pertama. Huruf yang kedua ialah huruf ain. Betul? Shin, ain. Ain itu adalah kata daripada ahada. Ahada. Ain, ha, alif, dal, ha. Ahada yang bermaksud janji. Ahada yang bermaksud janji. Ini kalau akak tak payah salin, akak dengar je pun dah boleh faham. Yang penting akak tahu itu. Okey, yang seterusnya ejaan sin, ain, ba. Ba tu membawa perkataan bir. Bayara, bir. Bir tu maksudnya apa? Kebajikan. Kebajikan. Bir tu kebajikan. Okey? Dan seterusnya huruf alif. Alif ini adalah perkataan ulfa. Ulfa. Alif lam fa. Fa apa? Fa ya bengkok ataupun alif bengkok. Ulfa maksudnya lemah lembut. Ulfa maksudnya lemah lembut. Okay, dan yang terakhir huruf nun. Sin, ain, ba, alif, nun. Huruf nun yang terakhir itu adalah gambaran bagi nur. Nur itu adalah cahaya. Okay, kalau kita gabungkan perkataan-perkataan dan huruf-huruf dalam bulan Sa'ban ini bermaksud apa? Okey. Jadi setiap orang yang menghormati, saya bagi keterangannya kat tadi pun tak apa. Jadi orang yang menghormati bulan Sa'ban, orang yang hormat ni maksudnya apa? Orang yang beribadah di dalam tu. Orang yang menghormati bulan Sa'ban dan mengisinya dengan pelbagai amal ibadah, maka Allah menjanjikan, sambungan ayat ni, menjanjikan kemuliaan, kedudukan tinggi dan kebajikan yang sangat-sangat banyak di sisi Allah dan memperolehi syafaat
sifat lemah lembut dalam hidupnya. Itu daripada itulah masuk Syaban. Orang yang muliakan bulan Syaban, Allah tinggikan darjat orang itu kerana orang itu memuliakan bulan Syaban dengan amal ibadah. Apa yang kita buat dalam bulan Syaban? Paling tak pun akak puasa sunat. Paling tak lah. Betul? Paling tak pun akak baca Quran. Betul? Sebab saya tengok kelas ni sangat bagus. Sebab kelas ni siap bagi-bagi Quran, bagi juzuk. Sangat bagus. Saya sangat suka sebenarnya. Dan apa lagi yang kita nak buat? Paling baik dalam bulan Syaban banyakkan bersedekah. Apatah lagi kalau hari ini. Okey. Baik, saya ceritakan. 15 hari bulan Syaban. Ni dengar je. 15 hari bulan Syaban yang sering disebut dalam nisfu Syaban. Betul? Adalah termasuk hari besar Islam. Kerana pada hari itu banyak mengandungi kelebihan dan Allah menurunkan rahmat dia serta memberikan pengampunan kepada hamba-Nya. Okey. Rasulullah bersabda. Ini Rasulullah bersabda. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, Rasulullah bersabda, malaikat Jibril mendatangiku pada malam nisfu Syaban. Ini Nabi yang cakap, bukan saya cakap. Malaikat Jibril mendatangiku pada malam nisfu Syaban seraya berkata, "Hai Muhammad, malam ini pintu langit dibuka dan pintu-pintu rahmat dibuka." Ini Jibril bagi tahu Nabi. Malam nisfu Syaban. Bangunlah dan sembahyanglah. Jibril pesan pada Nabi, bangunlah dan sembahyanglah, angkat kepalamu dan tadahlah dua tanganmu ke langit. Ini Jibril pesan pada Nabi. Aku bertanya, "Hai Jibril, malam apakah ini?" Okay? Jibril menjawab, "Malam ini dibukakan 300 pintu rahmat." Subhanallah. 300 pintu rahmat. Tuhan mengampuni segala kesalahan orang yang tidak menyengutukannya. Orang yang tidak menduakannya dan mensyirikkannya, Allah akan ampunkan. Kecuali, akak tengok, kita jangan termasuk dalam orang ni. Kecuali satu, orang yang tukang sihir, orang yang minum arak, orang yang berzina, orang yang memakan riba. Ni Allah tak ampunkan. Ni saya senarai ni Allah tak ampunkan. Orang yang memutuskan silaturahim. Ni yang innalillah yang kita takut ni. Okay? Orang yang suka menggandu domba dan orang yang ada derhaka kepada kedua ibu bapanya. Tuhan atau Allah tidak akan mengampuni mereka sehingga mereka bertaubat. Ni Jibril pesan pada Nabi. Okey? Rasulullah pun keluar, lalu mengerjakan solat dan menangis dalam sujudnya. Subhanallah. Nabi menangis dalam sujudnya pada malam tu. Dia keluar, dia sembahyang. Dia keluar masa Jibril bagi tahu tu Nabi dekat rumah. Kemudian Nabi keluar mana ke masjid dia. Kemudian dia menangis dalam sujudnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab seksamu dan kemurkaanmu. Tiada ku batasi pujian-pujian kepadamu sebagaimana engkau telah memuji dirimu. Maka bagimulah segala pujian sehingga engkau redha." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis sahih. Kak, jom kita pujuk diri kita, kita cabar diri kita bangun malam tu. Malam nisfu Syaban, sekarang ni 8 Syaban. Ada lebih kurang 7 hari saja lagi akan tiba malam nisfu Syaban. Malam tu kita dah bersedia dah untuk bangun malam. Bangun malam buat apa, Kak? Bukan buang air besar. Bangun malam, ambil wuduk, solat. Nabi kata Jibril, solat, tadahlah kedua tanganmu, dan memohonlah ampun kepada Allah. Pada malam itu Allah bukakan pintu rahmat. Kita ingat daripada dulu saya ingat cerita, daripada saya kecil-kecil dulu cikgu saya cerita, pada malam itu buku amalan diangkat. Tapi sebenarnya tak ada satu nas yang khusus pun. Tak ada nas yang sahih mengatakan buku amalan itu diangkat ke langit. Tetapi dalam ada hadis yang mengatakan amalan kita diangkat. Maksudnya kebaikan yang kita buat tu diangkat. Maksudnya terus naik ke langit sebab pintu rahmat waktu itu dibuka. Bila pintu rahmat dibuka, ini peluang kita nak buat ibadah. Satu je target kita malam itu, supaya Allah terimalah kita punya ibadah dan terimalah kita punya
supaya diampunkan. Itu target kita. Boleh? InsyaAllah. Okey. Apa keutamaan malam tu? Ialah mengerjakan solat sunat nisfu Sa'ban. Malam tu Kak buat solat sunat nisfu Sa'ban. Bila nak buat? Ada yang kata lepas maghrib, ada yang kata lepas isyak, ada yang buat masa dalam berqiyamul lail. Semua boleh, yang penting malam tu. Yang paginya baru buat. Kalau Kak buat paginya dah tak kira, dia namanya malam nisfu Sa'ban, mesti malam. Okay? Akan tengok bila 14 je malam, siangnya tu 14 Sa'ban, malamnya tu. Masuk je maghrib, bermula malam nisfu Sa'ban, bermula daripada maghrib. Kalau Kak tengok surau-surau masjid, dia buat baca Yasin 3 kali. Maghrib tu lepas maghrib dia akan baca Yasin 3 kali. Dia ada 3 kali doa. Panjang umur, tetapkan iman. Tu. Tetapi sebenarnya itu pun tak ada nas. Tapi kalau nak buat boleh tak Kak? Sangat boleh. Baca Yasin kot kan Quran. 1 kali Yasin tu kalau kita baca sekali pun dah sangat memberi manfaat kepada diri kita. Apatah lagi kalau kita ulang 3 kali. Lepas tu kalau ada orang kata ini bid'ah, Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Tapi yang Nabi kalau Nabi tahu kita buat, dia suka. Nabi tak marah kita buat benda baik. Jadi itu orang kata bid'ah tu pasal benda baru yang Nabi tak buat. Lepas tu orang kata bid'ah ni benda suatu yang Nabi tak buat. Masa zaman Nabi tak buat pun benda tu. Tetapi kita buat. Tapi bila Nabi suka yang benda tu kita buat, itu Nabi suka, itu adalah benda yang bid'ah hasanah nama dia. Bid'ah hasanah maksudnya bid'ah yang baik, perkara yang baik. Jom Kak, malam tu kita bangun. Saya ingatkan diri saya sebenarnya, mudah-mudahan kita dapat bangun malam tu. Tak adalah tangan Kak. Dahlah bangun malam nisfu Sa'ban. Lepas kemudian kita solat. Dalam solat kita sujud. Dalam sujud kita nangis. Subhanallah. Itu Nabi buat. Macam mana Nabi boleh send malam tu dia boleh solat, dalam sujud dia menangis? Kerana Nabi mengingatkan umat dia, bukan dia ingatkan diri dia. Sebab Nabi ni memang dah tentu surga Jannatul Firdaus tempat dia. Nabi dah tahu dah. Tapi dia merisaukan yang umat dia. Sebab itu dia boleh menangis air mata. Kita cari alasan untuk kita nangis. Bila kita kali terakhir kita nangis? Bila kali terakhir kita nangis? Kalau akak baru sekejap nangis, akak orang yang seronok. Tapi akak tengok nangis kerana apa? Yang kita nangiskan malam tu ialah nangis kerana kita ingatkan dosa-dosa kita. Satu yang orang boleh nangis kalau ingat dosa silam. Dan kedua kalau orang ingat ibu ayah. Dan ketiga kalau yang dah bersuami dia akan ingat suami. Itu perkara-perkara yang boleh buat dia nangis. Akak ingatlah benda tu. Dan yang keempat tambahan kalau ada anak dia akan dengan sebab anak tu boleh menangis. Betul? Akak nangis pasal tu. Mula-mula nangis pasal tu, lepas tu ingat balik, ya Allah, kenapa anak aku jadi macam ni, ya Allah. Lepas malam tadi ada seorang jemaah telefon saya, Ustazah tolonglah saya Ustazah. Ada tak doa-doa nak lembutkan hati anak? Anak saya ni dah banyak kali cakap tak dengar-dengar kata, anak saya ni. Ibu yang cakap. Dia suruh saya buatkan air doa, buatkan pelembut hati. Saya kata sebenarnya ibu lagi power. Saya ajar ibu buat. Saya boleh nak buatkan. Tapi saya ajar ibu buat. Doa dah malam tu, ya Allah. Sebenarnya satu kesalahan anak adalah berpunca dari kita. Sebab itu kita jangan ragu-ragu nak minta maaf. Jangan ragu-ragu minta ampun dengan Allah kerana anak kita jadi macam tu. Sebab dia adalah cerminan kita. Kenapa anak jadi macam tu? Sebab kita. Kalau anak kita baik pun sebab apa? Sebab kita. Sebab kita kan ibu yang mendidik dia. Itu sebenarnya adalah itu yang boleh menyebabkan air mata jatuh. Nangislah malam tu. InsyaAllah, bila menangis penyesalan, bila mana kita menangis dengan penuh keikhlasan, maksudnya itu salah satu tanda bahawa Allah telah terima taubat kita. Itu tanda Allah terima taubat kita. Menangis yang bukan buat-buat, dia nangis keluar sendiri. Kadang orang tengok cerita sedih, dia boleh nangis. Betul, tapi sedih kenapa tengok cerita? Kenapa kita tak menangis ingatkan kita sendiri? Pada hari itu ingatkan diri kita je. Akak bayangkan kalau akak kena seksa. Akak bayangkan kalau dalam kubur macam mana. Akak bayangkan kalau dekat akhirat nanti macam mana. Siapa nak tolong kita. Ingatkan diri kita. Waktu tu kita menangis. Subhanallah. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia menangis kerana Allah.
Dan akak jangan risau, setiap 1 minit yang kita luangkan untuk Allah, Allah akan ganjarkan dengan sangat hebat. Termasuk hari ini. Akak telah berkorban masa datang sini. Sedangkan waktu ini waktu sibuk kita dekat rumah, betul? Tapi akak korbankan datang sini untuk satu majlis ilmu kerana Allah. Setiap 1 minit akak berada sini, Allah akan ganjarkan dengan ganjaran yang sangat hebat. Balasannya tak ada lain kak kecuali syurga. Balasannya syurga. Dah tak ada ganjaran dah. Dah tak ada apa lagi yang nak besar yang nak digambarkan dah. Iaitu Allah kata senang-senang macam ini je dah. Syurga je dah masuk. Itu. Jadi jangan risau. Sama juga dengan pengorbanan kita. Celik mata, bangun malam. Akak tengok berapa minit akak bangun malam, akak korbankan, sedangkan waktu itu waktu tidur, yang orang sedap berselimut, akak bangun malam, gagahkan diri. Kerana Allah, Allah akan ganjarkan dengan syurga. Istiqomahkan. InsyaAllah. Okay, saya ingatkan. Siapa tak boleh bangun, dia banyak dosa. Siapa malas bangun, dia banyak dosa. Sebab dosa tu yang menyebabkan dia mengheret jadi malas. Siapa yang diingatkan banyak kali pun dia tak nak buat sebab dia banyak dosa. Tu je dosa. Jadi macam mananya? Lebuhkan dulu dosa tu. Lebuhkan dulu dosa dengan macam mana? Istighfar. Dah berzikir, dah berselawat, dah baharukan syahadah. Sebab tu saya bagi kertas tu. Selawat pada Nabi, subhanallah. Itu selawat yang paling banyak. Itu itu. Tu selawat pahala tidak terhingga banyaknya. Siapa baca selawat tu 1 kali, pahalanya sama dengan jumlah sekian yang makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dan Allah jadikan di alam maya ni. Sekali je baca. Tapi agak baca 3 kali tadi hari ni. Betul? Kemudian dah baca selawat yang tak terkira banyaknya, agak tambah juga dengan istighfar. Betul? Istighfar. Kemudian tambah lagi dengan baharukan kalimah syahadah. InsyaAllah bila dah baharukan kalimah syahadah, mudah-mudahan kita nanti dapat sebut balik sebelum hari kematian kita. Bila nak ditarik nyawa tu kita dapat sebut. Lepas tu kalau dianggarkan kak dalam 1000 atau 100 orang yang meninggal, ada seorang 2 orang je yang boleh sebut kalimah. Lepas tu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa dia zikir paling afdal? La ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah kalimahnya pun dah sebut dah. Jadi mudah-mudahan kalimah itu kita dapat sebut. Kalau pun kita tak dapat sebut, maksudnya kita mengiyakan kalau kita diajarkan kita juga nak meninggal. Nanti insya-Allah mudah-mudahan. Kemudian tambah dengan akak yang bawah sekali itu adalah yang bawah sekali astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat, itu adalah istighfar untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Subhanallah. Pendek je. Amalan sikit pahala berganda. Baca 1 kali, pahala dia sama dengan sejumlah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sama ada yang masih hidup atau dah telah meninggal dunia. Sekali baca dia akan dapat banyak pahalanya. Lepas tu saya bagi tu. Astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat. Pendek je. Tapi pahala dia sangat-sangat besar. Bagi orang yang berilmu dia tahu. Sebab ini adalah hadis Nabi. Ini sebenarnya saya bagi adalah hadis Nabi. Dalam satu buku yang pahala sedikit, amalan berganda. Amalan sedikit, pahala berganda. Itu bukunya. Bukunya ada dalam beg saya. Tapi saya dah keluarkan untuk akak. Saya jadikan senang je untuk nak. Lepas tu ada orang yang kata, sahabat-sahabat, kita macam pernah kenal lah. Memang kenal dalam doa. Doanya mana tu? Astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat. Akak telah meminta ampun untuk mereka. Tingginya darjat akak. Bukan minta ampun untuk diri sendiri je. Akak telah meminta ampun untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sebab itu tingginya darjat orang yang meminta tu. Apatah lagi kita, Allah akan ampunkanlah dosa kita. Betul tak? InsyaAllah. Boring-boring akak baca. Astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat. Confirm jiwa tenang. Okey. Kemudian tambah dengan zikir yang sebelah belakang tu. Itu zikir yang adalah untuk zikir untuk apa, saya rasa ini sangat familiar zikir ni. Zikir untuk mengabulkan hajat yang banyak yang terlalu banyak gitu. Itu. Habis je doa tu, mohonlah sebarang hajat. Tambah lagi dengan surah Toha ayat 55 yang saya tambah dekat bawah tu. Yang paling bawah tu. Tengok makna dia. Akak baca makna dia sekejap. Makna bawah tu.
Siapa yang belagak sangat tu baca tu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu ayat surah Toha ayat 55. Dari bumi kamu kami ciptakan, Allah kata. Kepadanya kamu kami kembalikan, dan daripada kamu kami keluarkan pada kali yang lain sesudah mati. Setiap orang akan merasakannya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ini adalah zikir-zikir yang boleh melembutkan hati kita sepanjang bulan Sa'ban. Dan saya yakin dan saya pasti sahabat-sahabat semua pun dah ada satu lagi istighfar yang paling power. Itulah dia penghulu istighfar. Boleh baca kan? Cuba baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Kita baca sikit. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka. Abu'u laka. Bi ni'matika alayya. Bi ni'matika alayya. Wa abu'u. Wa abu'u. Bi dhanbi. Bi dhanbi. Faghfirli. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. dzunuba illa anta. Itu zikir balik penghulu istighfar. Penghulu istighfar ni tak, kalau kau dapat amalkan 3 kali lepas maghrib dan 3 kali lepas subuh, Allah jamin pahalanya tidak akan memadamkan dosa akak pada hari itu. Maksudnya hari tu akak tak ada dosa. Kalau nak buat dosa pun akak tak tergerak pun nak buat dosa, sebab akak dah dihalang oleh penghulu istighfar tu. 3 kali lepas maghrib dan 3 kali lepas subuh. Nak permulaan malam dengan nak permulaan siang. Mulakan dengan penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalau kita baca betul, kita hafal sebenarnya tak sampai berapa minit pun. Tak sampai 1-2 minit pun. Tapi pahalanya sangat meruntun jiwa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Soalan baca. Ada persoalan nak tanya? Sebelum kita mulakan pengajian kita seterusnya, itu adalah tazkirah. Saya bertanggungjawab sebelum kita mulakan pengajian. Saya nak tarik jiwa akak dulu. Saya nak lembutkan jiwa akak dulu untuk dapat menerima apa yang saya nak ajar, supaya dia jadi mantap. Supaya dia jadi apa? Supaya dia jadi terlekat, terus ingat. Sebab itu saya bagi tazkirah dulu. Kalau akak tak suka, akak bagi tahu. Ustazah kita terus masuk tajuk ke, senang ustazah, banyak sangat songil dah. Banyak dah. Akak nak suruh orang jadi baik bukan senang. Sebenarnya kita suruh orang jadi baik, kita dah suruh diri kita dulu sebenarnya, betul? Itu tujuan asal mulanya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sama-sama ingatkan diri kita. Saya ingatkan malam nisfu Sa'ban tu saya nak malukan. Malam ni malam nisfu Sa'ban. Buat sembahyang solat sunat nisfu Sa'ban Usalli sunnatan lailata nisfi Sa'ban rak'ataini lillahi ta'ala. Baca. Usalli sunnatan lailatin nisfi Sa'ban rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat malam nisfu Sa'ban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam mana nak baca dia, Kak? Macam mana nak bacanya? Rakaat pertama saya bagi yang basic je. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun lepas Fatihah. Itu je, baca yang basic. Yang keduanya baca qul huwallahu ahad selepas Fatihah. Yang penting niatnya tu. Yang penting niatnya dan malamnya tu, waktunya tu akak buat. Nanti saling mengingatkan. Contoh ditakdirkan malam tu akak uzur. Dah berazam nak buat ni, Allah bagi akak uzur, akak tak dapat buat. Tapi akak dah niat nak buat daripada sekarang ni, pahalanya dah tercatat. Sama juga dengan orang yang datang kelas ni. Siapa yang hari tiap-tiap minggu dia datang kelas, satu hari dia tak datang kerana dia sakit, dia telah ditulis sebagai orang yang istiqomah. Kerana apa? Kerana dia memang tiap-tiap minggu datang. Bukan yang datang kejap suka, ustazah ni tak suka tak datang. Ustazah ni aku suka datang. Kan? Kadang ada orang belajar macam itu. Dia tengok ustazahnya.
Kita tengok apa yang dia ajar. Okey, baik. InsyaAllah mudah-mudahan. Ada persoalan nak tanya? Ya Kak? Saya nak tanya, saya ada dengarlah ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang istighfar astaghfirullah lil mu'min wal mu'minat. Dia kata seloknya baca sebelum subuh dan sebelum maghrib 25 kali. Betul? 27 Kak? 27. Takut saya silap kan. Saya nak tanya, boleh kita buat? Boleh Kak? Alhamdulillah. Sebab itu zikir untuk tambahan. Nak baca lepas solat boleh, nak tidur boleh, jangan nak berak je tak boleh. Tengah berak baca astagfirullahaladzim, suka nak berak aduh, bacalah tu. Itu tak boleh. Tempat-tempat tak bagus. Dalam solat, lepas solat lagi bagus. Allah suka kita ulang benda baik banyak kali. Sebab tu namanya zikir. Kalau kita tak suka, manusia tak suka cakap banyak kali, akan tak cakap dia lah anak akan cakap ibu nak duit, ibu nak duit, ibu nak duit. Tanpa kadang banyak kali minta sekali cukup lah. Betul? Dengan Allah tak. Dengan Allah, Allah suka akan cakap banyak kali. Ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Cakap banyak kali sampai dah beratus-ratus kali. Allah tak cemur. Allah kata best dia dengan suara dia. Maka kat istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau makna dia kan, ya Allah ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku, makna dia. Allah suka kita ulang benda baik banyak kali. Tapi jangan hadkan. Yang kata 3 kali, ustazah kata 3 kali je, jangan boleh lebih. 3 je. Selepas apa? Dalam buku kata 31 kali. Boleh tak 31 kali? Jangan kurang. Selepas solat. Itu panduan. Sama macam solat taubat. Dalam solat taubat, zikir yang akhir tu orang kata 40 kali, betul? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, betul? 40 kali. Dalam buku tu dia 40 kali. Akak pun baca 39 kali, Abela. Abela dah fail lah. Semayang taubat. Tidak. Ikut kepada kita. Itu panduan. Habis dapat sujud cuma baca 30 kali. 30 kali lah akak dapat. Tak ada masalah. Yang penting buat. Ada orang lagi tak buat terus. Jangan kata sujudnya. Semayangnya pun tak buat. Kan sunat aja. Betul? Itu orang ambil senang. Ada orang kata contoh bacaan dalam solat duha. Sujud tu kena baca 40 kali. Betul? Kalau nak baca sekali je boleh? Boleh. Dalam sembahyang fardu pun, aku tak kita buat sembahyang fardu. Dalam sembahyang fardu pun, tasbih yang kita baca dalam rukuk, dalam sujud, itu bukan wajib. Bukan. Yang wajib rukuknya. Yang wajib sujudnya. Itu memang perbuatan, memang wajib, itu rukun. Tapi bacanya, bukan. Bacanya sunat. Bukan sunat abaat, bukan. Sunat ayat. Ada orang tak baca pun. Betul? Tapi buruklah kau tak baca. Apa benda yang dibaca kalau tak sembahyang tak baca pun. Jadi itu yang dikata sebab semua tu adalah panduan bergantung kepada keimanan kita. Kalau akak ulang yang cantiknya lepas solat yang cantiknya, ulanglah banyak kali. Yang dianggarkan bila ganjil 27 kali. Astagfirullahaladzim wal mu'minat. Yang bestnya akak baca tu lepas main taubat. Lepas main taubat akak baca. Banyak kali baca. Tengok akak lah apa. Ada orang yang tak suka kira. Ada orang yang suka kira. Ada orang yang tak boleh kira je. Berapa banyak pandai aku hari ni? Banyak rasanya. Mana taknya duduk majlis ilmu, Ustazah kata dah dapat syurga. Subhanallah, nanti balik zikir lagi. Masak pula untuk suami, banyak je pandai aku hari ni. Ada orang suka kira. Tapi saya suka. Kan saya cakap dengan akak, saya suka kira solat sunat. Berapa rakaat solat sunat saya buat hari ni. Kenapa saya suka kira? Supaya saya dapat tambah alabis. Semalam tak dapat. Semalam dapat banyak, hari dapat sikit. Kenapa? Macam tu. Dia jadi motivasi diri. Tak macam macam dengan orang lah. Semalam dapat 51. Hari ni 17 saja. Apa tu? Rakaat sunat, solat sunat. Banyak tak aku buat? Tak payah cerita dengan orang. Untuk muhasabah diri sendiri saja. Tapi kadang-kadang dah tak sempat nak kira. Buat je lah. Ada je buat. Solat sunat apa yang akak suka akak? Sebelum ni akak tahu tak kenapa Nabi dapat 50 rakaat tu. Itu kalau bukan 50 rakaat tahu Nabi dapat 50 waktu sebenarnya. 50 waktu solat. Tapi bila Nabi dah turangkan minta ijazah, baik Allah minta kurangkan dan tinggal 5. Sebenarnya Allah ada lagi yang 50 tu akak tahu apa? Yang akak buat sembahyang sunat semua tu. Cuma
Siapa yang dah mewajibkan diri dia solat sunat macam Nabi apa yang Nabi wajibkan solat dia? Solat sunat pada diri dia. Ini Nabi wajibkan pada diri dia. Satu, Nabi wajibkan solat tahajud. Nabi wajibkan. Kemudian Nabi wajibkan solat witir. Nabi wajibkan diri dia. Kemudian Nabi wajibkan solat duha. Nabi wajibkan diri dia. Kemudian Nabi wajibkan solat qabliyah, ba'diyah ataupun solat sunat rawatib. Nabi wajibkan pada diri dia. Subhanallah. Bila dah wajibkan, kalau dia tak buat dia rasa berdosa. Akak tengok apa yang akak wajibkan. Kalau akak tak buat, akak rasa berdosa. Sebab itu ada orang kata, Ustazah boleh tak kalau saya nak kotak semayang duha, semalam saya tak dapat buat, hari ini saya nak buat. Boleh tak Ustazah saya nak buat, nak kotakkan yang semalam. Boleh tak Kak? Jawapannya boleh. Sebab akak dah wajibkan benda tu pada diri akak. Kalau akak tak buat, akak buat besoknya akak kotak. Usolli sunatan duha rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Yang bila punya semalam punya okey Allah kata. Yang hari ni buat dah. Yang 2 rakaat lagi yang semalam punya. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang kalau tak buat pun boleh, tak ada masalah juga. Kan ramai orang tak buat kan? Tapi saya sini semua buat ni. Ni bukan buat 2 ni. Bukan buat 4 lah. Bukan buat 6. 12. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting bukan rakaatnya. Yang penting istiqomahnya. Itu yang susah. Istiqomahnya yang penting ataupun itu yang sangat hebat. Sebab istiqomah ni satu benda yang sangat susah. Tapi boleh. Sebab siapa yang nak pujuk diri kita untuk istiqomah? Kita. Hati kita ni selalu kena cakap, pujuk ya Allah, cakap dengan ya Allah, pujuklah hati aku ya Allah. Akan cakap dengan Allah, suruh Allah pujuk hati kita biar kita dapat. Ya Allah, pujuk hati aku ya Allah, bimbing hati aku untuk dapat istiqomah dalam melakukan kebajikan, dalam melakukan amalan. Apa yang aku buat itu hari, izinkan aku dapat istiqomahkan. Cakap Allah minta, izinkan, minta Allah izinkan. Ini saya lagi kelas minta Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, saya kat atas tu tengah jalan terlanggar lubang tu tak sampai kelas. Semua minta Allah izinkan. Semua biiznillah. Biiznillah. Okey? Boleh? Itu adalah contoh peringatan-peringatan